Hypnosis, a mental state like sleep in which a person's thoughts can be easily influenced by someone. Kenapa kita nak hypnotize diri kita? Kenapa kita nak ketepikan minda sedar kita? Sedangkan akal kita telah Allah kurniakan sebagai alat untuk kita kenal Allah, untuk kita faham agama. Tapi dia orang ketepikan akal. Itu adalah tanda yang tak baik. Sebab tu Imam Ghazali pun sebut dalam Fadail Batiniyah, golongan Batiniyah ni dia suka rendahkan akal. Sebab apa? Kalau akal cergas, dia tak boleh bawa kebatilan dia. Jadi kena tekan akal kita dulu, baru dia bawa kesesatan dia. So, dia orang perkenalkan hypnotism, hypnotize akal, lemahkan akal, lemahkan akal, lemahkan akal. Next one. Kemudiannya amalan anti badan. Tu kata lipat-lipat tu. Tujuannya untuk menjauh dari pengaruh benda sebagai syarat untuk fokus pada alam roh dan mengenal menyatu kembali dengan yang satu. Diorang ni sangat anti kepada benda, pada matter, pada jasad. Kan? Sebab tu dia orang tak makan banyak, tak bercakap. Kan? Ini semua amalan ekstrim. Kan tiga orang sahabat nak tahu amalan Nabi SAW kan. Datang jumpa isteri-isteri Nabi. Kemudian bila mereka tanya, mereka macam disappointed. Macam, oh ini je ke yang Nabi buat? Kan? Sebab dia orang harapkan lebih. Dia orang ada satu anggapan yang salah. Bahawa seorang Nabi ni mungkin kena zikir 24 jam, kena solat 24 jam, kena puasa hari-hari. Itu salah faham mereka. Sebab mereka mungkin terkesan dengan apa yang mereka faham daripada perbuatan padri-padri, rahib-rahib Kristian sebelum itu. Nabi tak buat macam tu. Dan Nabi kata jelas-jelas, la rahbaniyata fil Islam. Dalam Islam tidak ada apa kita panggil, kerahiban ataupun monasticism, tak ada dalam agama Islam. Jadi seorang sahabat tu kata, aku tak nak berkahwin. Yang satu kata, aku nak puasa hari-hari. Kan? Tak nak buka, maksudnya hari-hari lah. Yang satu nak tahajud setiap malam. Tak nak tidur. Nabi dengar. Berita tu sampai pada Nabi. Nabi kata, aku yang paling bertakwa di kalangan kamu. Nabi kata. Tapi aku pun puasa, kadang aku tak puasa. Maksudnya aku puasa, kemudian aku makan. Kemudian aku berkahwin. Yang satu kata tak nak kahwin terus. Kan? Yang ketiga, aku pun tidur. Aku mau beribadah dan aku pun tidur. Dan Nabi kata, siapa yang tak suka dengan jalan aku ni, dia tak termasuk dalam golongan aku, Nabi kata. Jadi kita tak boleh nak anggap, patutnya aku nak lebih daripada tu. Sikap nak lebih daripada tu, kita macam nak challenge, nak meninggi diri daripada Rasulullah SAW. Nabi dah bawa jalan terbaik. Don't go beyond that. Jadi golongan Gnostik ni, dia nak buang dunia secara melampau. Inilah yang Nabi tegur ni. Nabi marah sebenarnya. Jadi kita jangan buat Nabi marah. Kalau betul sayang Nabi, jangan buat Nabi SAW marah. Cukup kita ikut apa yang Nabi buat. Okay? Jangan melampau-lampau dengan ibadah sekalipun. Sampai nak jadi rahib. Kan? Kalau contoh macam sebahagian sufi falsafi, mereka berkhalwat, tak bercakap berhari-hari. Lepas tu tidak makan sikit sahaja, tak tidur. Kan, tahan mata. Ni apa ni? Kan? Adakah agama kita agama yoga? Nabi SAW tak pernah ajar benda-benda seperti itu. Dan berlapar secara melampau. Lapar kerana puasa tak ada masalah. Ni dia orang sengaja laparkan diri. Sengaja melaparkan diri sebab apa? Bagi mereka dunia ni menjauhkan kita daripada Tuhan. Ada yang tak kahwin dan memandang rendah kepada orang yang kahwin. Mengatakan wanita ni sebagai sumber fitnah kepada manusia, nak capai Tuhan tak boleh kahwin dan sebagainya. Ini bukan jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan yang mereka reka sendiri. Ini juga adalah teknik penyembahan khas kepada dewa tertentu. Ini teori saya tak ada bukti lagi. Saya menganggap bahawa kenapa ada beza-beza ritual, lipat-lipat yang ritual. Mungkin adalah lipat-lipat ni adalah permintaan khas jin-jin tertentu. Sebab tu lain-lain style. Wallahu a'lam bishawab. Okey, masalah ni adalah amalan-amalan anti badan seperti tidak tidur, tidak makan dan minum, tidak berjumpa manusia, bergelap, tidak bergerak dalam masa yang amat lama juga jelas melemahkan minda sedar dan menyebabkan berlakunya halusinasi. Ini problem. Bila you tak makan lama, bila you tak tidur lama, you tak bercakap dengan manusia lama, you boleh halusinate. Ini masalah dia. Kemudian kita cerita sikit tentang cakra dan kundalini. Golongan New Age ni suka cerita pasal cakra. Suka cerita tentang, dia tak sebutlah kundalini tu. Tapi, that's what they are talking about actually. Okay? Dan orang Melayu panggil kersani, besi kersani.
Konsep Kundalini dan Kersani tak beza. Dalam yoga, dia orang kata, bila you amal yoga tu, nanti ada roh, the spirit of the serpent, roh ular yang melingkar dekat bawah tulang belakang awak tu, paling bawah tu. Dia akan melingkar dan dia akan naik ke atas. Dan bila dia dah menaik ke atas, dia menguasai diri awak, dekat situlah awak ada kuasa-kuasa luar biasa. Awak kebal lah dan sebagainya. Dan kalau kita lihat teori orang Melayu, Kersani ni sama juga. Dia panggil besi Kersani. Tempat kat mana? Sama juga. Dekat belikat. Dekat belikat. Dan kalau besi Kersani tu di switch on, barulah awak dapat kebal dan sebagainya. Ini teori yoga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.